Okey, boleh mula sekarang Fatin. Okey, dengar ke? Dengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tajuknya ialah peningkatan paras air laut. Pengenalan dia, peningkatan paras laut ialah satu isu yang kritikal bagi seluruh dunia sekarang. Peningkatan paras laut berkait rapat dengan perubahan suhu di permukaan bumi. Pemanasan global atau pemanasan sejagat berkaitan dengan peningkatan suhu dunia. Suhu bumi telah meningkat 2 darjah dan kadarnya berbeza mengikut benua dan kawasan tertentu. Kajian mendapati kawasan Arktik lebih pantas menjadi panas berbanding dengan kawasan lain. Perubahan iklim biasanya berlaku dalam tempoh 10,000 tahun, tetapi kini perubahan iklim berubah dalam tempoh 100 tahun sahaja, jarak hanya 2 generasi sahaja. Suhu bumi meningkat sejak tahun 90-an. Kajian mendapati iklim panas melampau di Perancis, iklim lebih panas di rantau Siberia dan pencairan permafrost, iaitu lapisan tanah yang kekal beku di rantau paling sejuk, terutamanya di rantau Arktik. Ahli sains meramalkan keseluruhan ais laut di Arktik akan cair pada musim panas 2099. Tutupan ais Greenland dan Antartika Barat akan mencair. Paras laut akan meningkat kira-kira 7 meter secara mendadak. Rekod sampel teras dari kutub selatan, jadual pasang surut laut dan kebelakangan ini, pengukuran satelit telah menunjukkan kenaikan purata paras laut dunia sebanyak 10 hingga 20 cm dalam abad ini. Tetapi sejak 20 tahun kebelakangan ini, kadar peningkatan tahunan telah meter setahun, hampir 2 kali ganda purata kelajuan untuk baki 80 tahun sebelum itu. Pesisiran pantai serta tanah permukaan rendah di Malaysia akan hilang ditenggelami air laut secara kekal antara 0.2 meter sehingga 1.06 meter menjelang 2100 akibat kenaikan paras laut yang disebabkan kawasan yang paling kritikal berdepan ancaman ditenggelami air laut adalah di sepanjang timur laut dan pantai barat Semenanjung, pantai timur Sabah dan pantai barat daya Sarawak. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesimpulan secara deduktif mengenai perubahan paras laut bagi 5 tahun terkini. Next. Okay. Seperti yang kita boleh tengok seperti yang kita boleh tengok dalam jadual itu adalah untuk rekod paras laut daripada tahun 2016 hingga 2020. Jadi, untuk tahun 2016 suhu adalah direkodkan sebagai 27.28 darjah Celsius, manakala untuk tahun 2017 28.78 Celsius sehinggalah ke tahun 2020 iaitu 33.28 Celsius. Paras laut direkodkan meningkat daripada tahun 2016 sehinggalah tahun 2020 dan peningkatan paras laut itu sangatlah ketara. Iaitu kita boleh tengok pada tahun 2016 paras laut adalah setinggi 11,463.22 manakala pada tahun 2020 20,592.35. Jadi suhu dianggarkan meningkat dengan kadar 1.5 darjah Celsius setiap tahun. Premis 1. Pemanasan global yang berlaku di seluruh dunia memberikan kesan kepada bentuk muka bumi. Jadi kesimpulannya, peningkatan paras laut merupakan satu kesan kepada bentuk muka bumi yang disebabkan oleh perubahan suhu dan hujah ini merupakan hujah deduktif. Untuk take note, perubahan suhu berlaku secara tidak konsisten dalam situasi yang sebenar. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada beberapa faktor yang mengakibatkan peningkatan paras laut. Next.
Pada abad yang lalu, pembakaran bahan api fosil, aktiviti-aktiviti manusia dan semula jadi telah melepaskan banyak gas yang memerangkap haba ke dalam atmosfera. Pelepasan gas-gas ini telah menyebabkan suhu permukaan bumi semakin meningkat. Lautan memainkan peranan dengan memerangkap dan menyimpan 80% daripada haba-haba yang berlebihan ini. Kenaikan paras laut dikaitkan kepada 3 faktor utama di mana kesemua faktor tersebut disebabkan oleh perubahan iklim dunia dan pemanasan global. Next. Okay. Untuk faktor yang pertama adalah faktor kecairan glasier dan letupan ais di kutub. Kebiasaannya, glasier dan letupan ais akan cair pada kadar yang tetap pada musim panas. Apabila musim sejuk tiba, salji akan dihasilkan daripada air laut yang menguap dan akan mengimbangi kembali kadar kecairan. Semenjak kebelakangan ini, suhu tinggi yang berpanjangan hasil daripada pemanasan global telah mengakibatkan kadar kecairan salji yang lebih cepat dan tinggi. Tambahan pula, kecairan salji juga disebabkan oleh musim sejuk yang lewat dan musim bunga yang tiba lebih awal. Ketidakseimbangan inilah yang menyebab dan memberi kesan kepada pengaliran lawan penguapan di laut dan kesannya ialah kenaikan paras laut. Faktor yang kedua adalah faktor pengembangan haba. Selain itu, faktor pengembangan haba juga menjadi pendorong kepada peningkatan paras laut. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila air dipanaskan, ia akan mengembang. Hampir separuh daripada kenaikan paras laut dalam beberapa abad yang lalu disebabkan oleh suhu laut yang lebih panas dan memerlukan lebih banyak ruang. Apabila ini berlaku, ia menyebabkan paras laut meningkat. Dan terakhir sekali adalah faktor perubahan iklim. Jadi terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, antaranya aktiviti manusia itu sendiri. Contohnya penggunaan kenderaan bermotor. Jadi penggunaan kenderaan bermotor ni akan menyebabkan pelepasan karbon dioksida daripada pembakaran petrol untuk pengangkutan. Maka terjadinya pemanasan global dari penggunaan kenderaan bermotor dan menyebabkan peningkatan paras laut. Okey, seterusnya adalah kesan-kesan aktiviti manusia kepada paras laut. Next. Okey. Habitat di pesisiran pantai. Semasa paras laut meningkat pada kadar yang cepat, penambahan yang sedikit akan mendatangkan kesan yang buruk kepada habitat di pesisiran pantai. Jika air laut memasuki kawasan yang lebih dalam di pendalaman, ia akan menyebabkan hakisan pembanjiran kawasan seperti kawasan payu bakau dan tumbuhan di tepi sungai. Pencemaran di kawasan tadahan air tawar dan kawasan penanaman. Kehilangan habitat burung, ikan dan juga tumbuh-tumbuhan. Next. Okey. Yang kedua, ribut. Apabila ribut besar melanda dan air laut berada pada paras lebih tinggi, maka ia akan menyebabkan ribut yang lebih besar dan berkemampuan untuk memusnahkan apa sahaja yang berada di laluannya. Peningkatan paras air laut juga akan mengganggu saluran air sungai dan air bawah tanah yang digunakan manusia untuk dibuat minuman. Next. Okay. Kesan seterusnya, kehilangan tempat tinggal. Selain itu, berjuta-juta orang yang tinggal di kawasan tersebut akan terdedah kepada banjir kilat.
Kenaikan paras laut yang tidak terkawal akan memaksa mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan berpindah ke tempat yang lain. Pulau-pulau kecil seperti Maldives dan Tuvalu akan ditenggelami air sepenuhnya. Next. Okey, yang seterusnya langkah-langkah untuk mengatasi peningkatan paras laut. Okey. Paras laut. Peningkatan paras laut mengakibatkan banyak kesan negatif yang memudaratkan manusia serta mengancam nyawa terutamanya mereka yang menetap di pesisiran pantai. Peningkatan paras laut mampu diatasi dengan beberapa langkah, iaitu melalui tindakan mitigasi dan adaptasi. Tindakan mitigasi ialah satu usaha untuk mengurangkan kesan kerosakan pada persekitaran. Hal ini dikatakan demikian kerana kita semua tahu kesan persekitaran adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan merupakan sebahagian daripada fenomena alam. Sekiranya mitigasi tidak dilakukan, bencana alam seperti gempa bumi boleh berlaku. Okey, antara tindakan yang dapat dilakukan bagi mengatasi peningkatan paras laut ialah menggunakan bahan api yang mengandungi karbon rendah, meletakkan lebih banyak tanaman pokok, mencegah pembebasan karbon dioksida ke atmosfera dengan menyimpan gas atau komponen karbonnya di tempat lain, mengurangkan pelepasan rumah hijau dan hijau yang sudah ada di atmosfera. Selain itu, tindakan adaptasi pula ialah usaha untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Prosesnya dilakukan dengan bertindak balas terhadap perubahan sehingga mereka dapat bertahan. Antara tindakan adaptasi yang dapat dilakukan bagi mengatasi peningkatan paras laut ialah memastikan tiada kawasan saluran air yang tersumbat dengan sampah sarap, memperluaskan kawasan parit dan saluran air, memindahkan kawasan perindustrian ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat, mendirikan pembangunan infrastruktur untuk melindungi pantai. Okey, kesimpulannya, kebanyakan ramalan dan kajian telah mengesahkan bahawa pemanasan global akan berlarutan dan kian memberi kesan yang buruk. Paras laut dijangka akan terus meningkat tetapi kadar peningkatannya sukar untuk diramal. Dalam satu kajian yang telah dijalankan, paras laut akan naik sebanyak 0.8 hingga 2 meter pada tahun 2100 yang cukup untuk menenggelamkan banyak bandar di pesisiran pantai di seluruh dunia. Di samping itu, sekiranya ditupan ais di Greenland telah cair sepenuhnya, maka paras laut dunia akan naik sebanyak 7 meter. Keadaan ini boleh menyebabkan bandar-bandar besar seperti New York, London, Kuala Lumpur dan bandar-bandar lain ditenggelami air sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Satu persembahan yang bagus. Saya untuk dari segi presentation slide. Okey.